Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قالت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk membaca kitab hadis Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi rahimahullah taala, dan masih lagi kita ini menyambung pada bab yang ke-26 berkenaan dengan lauk yang dimakan oleh Nabi. Kita masuk pada hadis yang ke-158. Hadis yang ke-158, yakni Nabi SAW itu antara lauk yang dimakannya adalah daging lengan. Daging lengan. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi dhira wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hidangan daging, lalu diberikan kepada baginda bahagian lengan daripada daging itu, di mana baginda amat menyukainya. Baginda Nabi SAW lantas menggigit daging lengan itu. Jadinya hadis ni nak ceritakan kepada kita bahawa ada satu ketika itu dihidangkan kepada Rasulullah daging lengan, dan baginda Nabi amat sukalah kepada daging tersebut. Baginda menikmati daging itu dengan menggigitnya. Pada sebelum ini kita mengetahui bahawa Nabi SAW itu ketika mana dihidangkan kepada Nabi daging rusuk kambing, maka Nabi SAW memotongnya terlebih dahulu dengan menggunakan pisau. Tapi dalam hadis ini diceritakan Nabi terus menggigit daging itulah tanpa dipotong terlebih dahulu menggunakan pisau. Jadinya daripada hadis ni kita mengetahui antara makanan yang kesukaan Nabi lah. Antara makanan kesukaan Nabi ialah daging di bahagian lengan. Menurut Imam Qadi Iyad, Nabi SAW menyukai bahagian lengan kerana cepat empuk apabila dimasak serta rasanya lazat dan enak. Ini menurut Imam Qadi Iyad, baginda Nabi SAW suka bahagian daging yang di bahagian lengan itu, bahagian lengan kerana bahagian tersebut dia cepat masak serta rasanya juga lazatlah, enaklah rasanya. Namun menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang dikemukakan selepas ini, kejap lagi lah akan dikemukakan hadis daripada Sayyidatina Aisyah. Nabi SAW menyukainya, yakni Nabi SAW menyukai daging bahagian lengan itu bukan kerana baginda benar-benar suka dekat daging tersebut, akan tetapi kerana baginda jarang-jarang dapat menikmati daging. Nabi SAW itu jarang-jarang menikmati daging, maka bila dihidangkan daging kepada baginda, Nabi SAW akan makan. Nabi SAW akan suka makannya.
maka baginda ingin segera menikmatinya, dan bahagian yang paling cepat empuk apabila dimasak ialah bahagian lengan. Bahagian lengan daging. Daging bahagian lengan lah. Itu yang paling cepat masak, paling cepat empuk. Jadinya Nabi SAW nak segera makan daging tersebut. Sebab apa? Sebab jarang-jarang dapat kan. Bila dah jarang-jarang dapat, bila ada dihidangkan, maka Nabi SAW nak segera menikmati hidangan daging tersebut lah. Dan yang keduanya, pengajarannya kita ambil adalah keharusan menikmati daging dengan cara menggigit. Dan keharusan kita ini menikmati daging dengan cara menggigit. Dalam hadis sebelum ini, Nabi SAW makan menggunakan pisau, iaitu menikmati daging dengan cara memotongnya dengan pisau. Macam saya sebutkan tadi, hadis yang sebelum ni, Nabi SAW makan daging rusuk tu, Nabi SAW potong dengan pisau terlebih dahulu. Kemudian baru baginda makan. Tapi berbeza dengan hadis ini, memang dinyatakan Nabi SAW terus menggigit daging itulah, tanpa memotongnya terlebih dahulu dengan pisau. Jadi itu yang nak disampaikan kepada kita. Kemudian hadis yang ke-159. Hadis yang ke-159. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu adh-dhira. Qala wa summa fi adh-dhira. Wa kana yura anna al-yahuda sammuhu. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menceritakan Nabi SAW amat menyukai daging di bahagian lengan. Di bahagian lengan telah diletakkan racun di dalam daging lengan yang dihidangkan kepada baginda. Telah diberitahu kepada baginda bahawa orang-orang Yahudi lah yang telah meracuni baginda. Jadinya dalam ini Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi, bagi tahu kepada kita Nabi SAW itu amat suka kepada daging di bahagian lengan. Daging di bahagian lengan. Beliau turut menceritakan peristiwa Nabi SAW itu diracun oleh seorang Yahudi yang bernama Zainab binti Al-Hars. Zainab, seorang Yahudi bernama Zainab. Zainab ni meletakkan racun ke dalam daging lengan yang dihidangkan kepada Rasulullah. Ni orang Yahudi meletakkan racun pada daging yang dihidangkan kepada Nabi. Kemudian diceritakan bahawa Nabi SAW sempat makan daging beracun itu sesuap. Kemudian daging lengan itu sendiri memberitahu baginda bahawa ia telah diletakkan racun. Ini mukjizat Nabi SAW lah. Dan daging itu sendiri yang beritahu kepada Nabi bahawa dia telah diracun. Tapi Nabi SAW sempatlah makan daging itu sesuap. Ini telah menzahirkan, dan peristiwa ini berlaku ketika mana peperangan Khaybar. Peristiwa ini berlaku ketika peperangan Khaybar. Ini telah menzahirkan mukjizat Nabi SAW, iaitu lengan kambing bercakap dengan baginda. Lengan kambing itu kakinya lah, kaki kambing lah. Yang tu kaki kambing. Daging lengan tu maksudnya daging bahagian kaki, itulah bahagian kaki kambing tu. Ini telah menzahirkan mukjizat Nabi SAW, iaitu lengan kambing bercakap dengan baginda dan racun tidak memberi kesan kepada tubuh baginda. Dan daging kambing tersebut yang bercakap bahawa dia telah diracun kepada Nabi, itu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada Rasulullah. Namun ada riwayat yang menceritakan bahawa Nabi SAW menangani kesan racun itu dengan berbekam di pangkal tengkuknya, iaitu tempat yang dinamai kahil. Ada juga riwayat mengatakan Nabi SAW cara menghilangkan racun itu adalah dengan Nabi berbekam. Dengan Nabi berbekam di bahagian pangkal tengkuk. Di bahagian pangkal tengkuk. Jadinya pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni, hadis yang ke-159 ini adalah keharusan kita ini menikmati makanan yang dihidangkan oleh orang bukan Islam
jika makanan itu halal. Jika makanan itu halal. Jadinya harus untuk kita makan makanan orang bukan Islam, tetapi kena dipastikan bahawa makanan tersebut adalah halal. Makanan itu adalah halal. Jika yang dihidangkan itu makanan daripada haiwan, daging dan sebagainya, wajib kita ini memastikan haiwan itu telah disembelih mengikut syariat. Jadinya boleh untuk kita ini makan makanan orang bukan Islam, tetapi kena pastikan kalau dihidangkan daging dan sebagainya, daging ke ayam ke, pastikan haiwan yang tu adalah haiwan yang telah disembelih mengikut syariat. Bukannya disembelih dengan mengikut kaedah orang bukan Islam lah. Kena sembelih mengikut syariat Islam. Itu. Dan juga makanan itu mestilah halal. Maka boleh untuk kita makan. Harus makan daging daripada sembelihan ahli kitab jika memenuhi syarat-syaratnya. Harus makan daging sembelihan ahli kitab jika memenuhi syarat-syaratnya. Okey. Jadinya itulah antara makanan yang dinikmati oleh Nabi SAW, daging lengan kambing. Itu yang dimakan oleh Rasulullah. Jadinya setakat itu sajalah perkongsian hadis pada petang ini. Moga-moga ada manfaatnya. Ada lagi beberapa, bukan beberapa lah, ada banyak lagi hadis dalam bab yang ke-26 ini. InsyaAllah kita akan cuba habiskan bulan ini juga. Kita cuba habiskan untuk bab yang ke-6. Moga-moga nanti bila masuk tahun baru, kita telah masuk pada bab yang ke-27. InsyaAllah. Jadinya setakat itu saja perkongsian pada petang ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.